Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 主内的亲爱弟兄姐妹们平安， Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 祝福我们每个人主耶稣升天节快乐。 Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mengutus Allah Roh Kudus bagi setiap kita. 他升天赐下圣灵给我们， Dan hari ini kita akan belajar bersama lebih mengenal pribadi Allah Roh Kudus. 我们今天要学习来认识圣灵的本性， Siapkan diri setiap kita untuk beribadah. 让我们来准备我们的敬拜。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣基督祝福我们。 Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. 我们来起立， Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. 我们进入今天的敬拜。 Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan setiap kita adalah berasal dari Allah Tritunggal. 我们的敬拜是靠三一神的帮助， Biarlah kasih-Nya menyertai setiap kita senantiasa. 愿神的恩惠平安与我们同在。 Mari kita mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli bersama setiap jemaat Tuhan dan gereja Tuhan di sepanjang waktu. 我们一起以历代各地的众信徒宣告我们的信心。 Pengakuan iman rasuli. 使徒信经， 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生之子，因圣灵感孕，有童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活，升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来一起祷告， Tuhan Yesus, terima kasih. 感谢主耶稣， Bersyukur kami dapat kembali beribadah. 感谢今天我们又可以来敬拜。 Tuhan tolong sertai setiap kami. 求主与我们同在， Pimpin hati setiap kami Tuhan. 领导我们的心。 Kami akan memulai ibadah kami. 我们要开始今天的敬拜。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 我
bersama-sama kita menyembah Allah kita. Satu Allah dengan 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, dan Allah yang suci. Suci, 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 Allah maha kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah maha kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan mata-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, senap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sentai, 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 jeneng kajutan, cinten wanyen keyo, kau sengsong jusangan. Sentai, 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 enceyong ugatan, luyawi jane, besari jesen. Song sarong yang lobe ini, menyuci sito juncongi, tiap di syati sentangge, juni semi peda junjong. Song sarong yang lobe ini, menyuci sito juncongi, tiap di syati sentangge, juni semi peda junjong. Suci, 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 Allah maha kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Allah Tritunggal, patut dipuji. Sungguh hanya Tuhanlah yang layak
Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Dia juga sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Untuk itu Tuhan memberikan perintah bagi setiap kita untuk menjadi saksinya, memberitakan nama Tuhan di seluruh dunia. 神要我们为他做见证，将福音传到全世界。所以呢，我们不要怕，因为圣灵赐我们勇气、力量，传扬主的名。有一种爱像那小虫一样降临，称赞吐丝吐不尽。有一颗声音劝诫我要勇敢前行，圣灵才牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定，我要传扬主的名，是要得胜在神的国土里。我带着主生命向前走，要完成跟随的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着主向前走，要看到完成的这教会，将福音传遍世界每个角落。有一种爱像那小虫一样降临，春传吐丝吐不尽。有一颗声音求知我要勇敢前行，圣灵才牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定，我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着主生命向前走，要完成跟随的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着主向前走，要看到完成的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Inilah yang terus mendorong kita untuk melakukan, memberitakan
bagi kita semua. Tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita, menguatkan kita, dan menopang kita. Mari kita sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, telikatku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan。亲爱主圣灵，充满我心。亲爱主圣灵，充满我的心。我渴慕你的同在，在我生命中。亲爱主圣灵，改变我的心，光照我心，触摸我心，我渴慕你的同在。我敬拜圣洁，圣洁，圣洁，我的主，我赞美你何等荣耀，荣耀，荣耀归主。我敬拜圣洁，圣洁，圣洁，我的主，我赞美你何等荣耀，荣耀，荣耀归主。Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. 荣耀归主。Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安， Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 祝大家耶稣升天节快乐！ Suatu hari yang sangat istimewa, 很特别的日子，
yang tidak dimiliki oleh agama apapun. 其他的宗教是没有的。 Maka biarlah pada kesempatan ini kita bersyukur bersama-sama 因此呢，在此机会，我们一起来感谢神， dengan penuh kesungguhan hati. 以真心 Kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan kita, 我 Yesus 们 Kristus. 来敬拜。 Mari kita bersama berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur dan berterima kasih 我 kepadamu. 们献上感谢。 Pada kesempatan ini kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus. 在此机会呢，我们可以庆祝主耶稣升天， Suatu hari yang sangat istimewa di mana Kristus kembali dimuliakan seperti pada mulanya. 一个日子很特别，因为主耶稣还可以得到荣耀，如同他之前， Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 可以坐在神的右边。 Dan suatu hari yang sangat penting bagi kami ya Tuhan. 对我们来讲是一个很特别、很重要的日子， Kami mendapatkan kepastian jaminan di dalam Tuhan. 我们可以得到一个确据、一个保证， Ada suatu tempat yang Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. 就是主你为我们预备地方。 Dan lebih lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. 更啊，主啊，我们更感谢你。 Melalui peristiwa ini Tuhan. 接着这个机会呢，这个时刻， Ternyata Engkau tidak meninggalkan kami. 原来你不离弃我们， Engkau mengutus pribadi yang lain 你差遣了另外一个位格， untuk menyertai dan menopang kami. 可以与我们同在，可以扶持我们。 Sungguh kami bersyukur kepadamu 主 Tuhan. 啊，真的我们献上感谢。 Kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. 但愿今天的敬拜你祝福， Berkenanlah Engkau memakai kedua hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini 求主使用你这两位软弱的仆人， untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. 把你的真理传讲出来。 Terpujilah nama Tuhan. 主啊，你的名是应当荣耀的。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，祈求奉主耶稣的圣名。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内的亲爱弟兄姐妹们， mari kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan 我们一起来思想主的话语， di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, 取自于使徒行传第1章 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 第1到11节， Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja. 只单单用印尼文读。 Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要感谢主。 Pada kesempatan
Saat ini, 就是在这个机会， kalau kita berbicara tentang memperingati hari besar, 当我们讲到要庆祝大节期的时候呢， kita sangat bersyukur memiliki hari yang sangat istimewa. 我们感谢主，我们有特别的节日， Karena hari-hari besar yang kita miliki, Bapak Ibu 因 Saudara, 为我们所拥有的节日呢， menunjukkan pribadi siapa yang memimpin itu. 就是指出是谁引领我们的。 Sadarkah kita bahwa hanya di dalam kekristenan, 是否我们醒悟到，只是单单在基督教信仰， kematian seorang pemimpin agama, 他的宗教领袖的死呢？ walaupun sesungguhnya kekristenan bukanlah agama, 其实我们知道，基督教信仰不单单是一个宗教而已， diperingati sebagai hari yang agung. 我们纪念为一个很荣耀的时间， Kita peringati sebagai Jumat Agung, 我们就称为美好的星期五， Good Friday. 美好的星期五。 Dan hanya di dalam kekristenanlah 然后也单单在基督教的信仰， seorang pemimpin yang telah mati bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. 他的领袖死了又复活，是永远活着的。 Dan itu kita peringati sebagai hari Paskah, 然后我们庆祝于叫做复活 hari 节， kebangkitan, 就是复活的日子， hari kemenangan. 得胜的日子。 Dan hanya di dalam kekristenanlah 然后单单在基督教信仰， pemimpin kita 我们的领袖 naik ke surga, 升天了， disaksikan oleh para pengikut dan orang-orang yang berkumpul saat itu. 然后跟随者呢和众人那天可以亲眼看到。 Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, 然后今天呢， kita memperingati hari itu, 我们就是庆祝那个时候， hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. 我们的主耶稣基督升天的日子， Ini semua menunjukkan siapa pribadi yang memimpin kita. 就是指出是谁引领我们的生命的。 Bahkan di hari ini juga 然 Saudara, 后今天呢， kita memperingati ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. 我们也庆祝什么？原来我们的神是永远不离开我们的。 Sekalipun Kristus telah naik ke surga, 虽然基督已经升天了， Bapa mengutus pribadi yang lain, 何况也拆了另外一个位格， pribadi ketiga dari Allah 就是 Tritunggal, 三一神的第三个位格， untuk menyertai kita. 就是可以与我们同在。 Dia bukanlah pemimpin yang biasa, Bapak Ibu 他不 Saudara. 是一般的领导人， Dia adalah juru selamat kita. 他就是我们的救主， Dia adalah Tuhan kita. 他就是我们的主。 Jadi biarlah pada kesempatan ini bersama dengan keluarga kita di rumah, 但愿今天在这个机会，我们跟家人一起， bahkan bersama orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi, 何况在全世界所有的信徒， kita boleh bersyukur akan kasih Tuhan yang luar biasa. 我们可以献上感谢神对我们的爱， Hari yang sangat penting bagi setiap kita 一个 orang 很 percaya. 重要的日子，对每一个信徒。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， pada bagian yang kita baca 刚 pada 才我们 hari 所 ini, 读的经文， Lukas sebagai penulis kitab para rasul 路加就是使徒行传的作者， menceritakan bahwa selama 40 hari 记载了，就是在40天里面， setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 当主耶稣已经复活了， ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. 好几次他向他的门徒显现。 Peristiwa ini 这个事件呢， menjadi satu hal yang menggembirakan dan membahagiakan bagi murid-murid pada waktu itu. 对那时候的门徒来讲是一件很喜乐的事。 Ketika mereka tahu saat itu Tuhan yang mereka ikuti meninggal, 当 mati, 他们知道他们所相信、所跟随的主已经死了， mereka dirundung kedukaan. 那时候他们真的很伤心。 Tapi ketika mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka ikuti bangkit 但是当他们知道他们所跟随的主耶稣已经复活了， dan bahkan menampakkan diri, 何况向他们显现， menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan tersendiri bagi mereka. 对他们来讲，这个是一个很极大的安慰和力量。 Dan mereka sangat menikmati kebersamaan selama 40 hari itu bersama dengan 所以 Tuhan 在那个 Yesus. 40天的里面，他们和耶稣同在的时间，真的他们很享受。 Tapi pada kesempatan ini yang kita baca Bapak Ibu 然后 Saudara, 今天在我们在读这一段经文呢， peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 主耶稣升天了， saya yakin cukup membuat mereka sedih 确定那时候他们也会很伤心， dan kembali merasa kehilangan. 也感觉到好像一个失去的感觉。 Murid-murid Tuhan Yesus juga diliputi dengan perasaan bingung. 那时候主耶稣的门徒也会疑惑，
ketika mereka dikumpulkan oleh Tuhan 当主耶稣聚集他们在一起的时候呢， dan dilarang untuk pergi meninggalkan Yerusalem. 然后主耶稣嘱咐他们说，叫他们不可以离开耶路撒冷。 Tuhan Yesus katakan kepada mereka, 主耶稣向他们说， jangan engkau pergi meninggalkan Yerusalem, 你们不要离开耶路撒冷， tinggallah di sini 你们在这里住着， sampai janji Bapa itu digenapi. 直到父所应验的已经成就了。 Kebingungan itu nampak saat Tuhan Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. 就是当主耶稣向他们这样子说的时候，他们的疑惑看得很清楚。 Telah kamu dengar daripadaku, 你们已经听我说了， sebab Yohanes membaptis dengan air, 约翰是用水施洗， tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 但不多几日你们要受圣灵的洗。 Mendengar pernyataan itu, murid Yesus justru merespon dengan mengajukan pertanyaan dan permintaan. 听到主耶稣这样子的话呢，他们是相反的，他们反而问和祈求。 Belum lama rasa kehilangan itu lenyap dari perasaannya. 才不久的时间，他们就是说，失去了那个没有耶稣死的感觉呢， Rasa kesedihan itu betul-betul pupus dari hati mereka. 就是那时候失去的感觉已经消失了。 Dan saat itu mereka tahu Tuhan Yesus mau naik ke surga, kembali meninggalkan mereka. 现在当他们知道主耶稣要升天了，就是知道主耶稣还要离开他们了。 Dan Tuhan mengatakan mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. 然后耶稣向他们说：“你们要受圣灵的洗。 Dan apa respon mereka, Bapak Ibu ”我 Saudara? 们来看一下门徒的反应是如何。 Mereka mengajukan pertanyaan dan juga permintaan kepada Tuhan Yesus. 他们向耶稣提问也祈求， Mereka mengatakan, 他们如此说 Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?：“ 主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” Dari respon ini kita melihat ada sesuatu yang belum clear dipahami oleh murid-murid tentang hadirnya Roh Kudus yang akan menyertai mereka. 从门徒们的反应呢，我们就知道这门徒们呢对圣灵的理解呢，他们还不明白，与耶稣的情况还不是很清楚的。 Murid-murid masih terbayang kesedihan dan rasa kehilangan pada waktu Yesus meninggal. 当主耶稣死的时候呢，门徒们那个失去感呢，还是在他们的心里。 Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus, 然后当他们听到主耶稣说你们要受圣灵的洗， mereka belum menangkap dengan begitu jelas apa yang dimaksudkan dengan hal itu. 他们还是不清楚主耶稣所要说的是什么， Sehingga mereka melontarkan satu kata-kata atau permintaan kepada Tuhan Yesus 使那时候他们的反应就向耶稣祈求， untuk memulihkan kerajaan Israel bagi mereka. 就是要祈求复兴以色列国。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 主内，亲爱的弟兄姐妹们， memang tidaklah salah 其实他们这样的反应不是错误， permintaan para murid pada waktu itu. 门徒那时候的祈求是不是错的？ Karena agaknya mereka telah merasa capek, bahkan bosan hidup di dalam ketakutan. 可能那时候他们也开始很疲倦了，然后受到活在那个惧怕当中的感觉开始厌烦了。 Karena kejaran orang-orang Yahudi dan sekaligus tekanan pemerintahan Romawi yang mereka alami. 因为他们也受到犹太人的那个追捕，然后还有罗马政府的抓，还是一些政治的问题。 Mereka ingin mengalami kestabilan hidup. 他们想要稳定的生活， Dan para murid berharap 然后门徒们很盼望， semuanya itu bisa terwujud apabila Tuhan Yesus tidak naik ke surga dan menjadi raja bagi Israel. 所以他们的希望就是主耶稣不升天，跟他们同在，成为以色列的王呢，这一切都能实现了。 Dan kalau boleh pun mereka pasti berharap, saudara, 如果可以呢，他们确定也是希望 mereka bisa ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. 他们也是可以耶稣一起在那边掌权， Tuhan Yesus jadi raja, 主耶稣成为王， mereka bisa jadi menteri 他们可以成为部长， atau pejabat yang lainnya. 还是高级的官员。 Itulah yang diharapkan dan diinginkan para murid pada waktu itu. 这一些呢，就是那时候的门徒所要的。 Dan kalau saya boleh bertanya pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, 允许我向大家问一下， apakah Bapak Ibu Saudara memilih Tuhan Yesus naik ke surga
ataukah memilih untuk Tuhan Yesus tetap tinggal di dunia ini? 弟兄姐妹们，如果做选择，要选主耶稣还跟我们同在，在这世界还是升天呢？ Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? 大家选哪一个？ Tuhan Yesus naik atau tinggal bersama-sama dengan kita sampai saat ini? 主耶稣升天，还是主耶稣依然在世界跟我们同在，直到如今？ Bisa jadi kita tidak berbeda dengan para murid pada waktu itu. 有很大可能性，我们跟那时候的门徒也是一样。 Kita menginginkan Tuhan jangan tinggalkan kami. 我们的盼望就是，如果可以主啊，你不要离开我们。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内的亲爱弟兄姐妹们， Memahami pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus 如果我们可以理解到主耶稣升天的重要性呢， sesungguhnya akan membuat kita bersyukur akan momen itu. 确定会让我们感恩。 Mari kita bersama melihat apa sih sesungguhnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 我们一起来看，其实主耶稣升天的定义是什么？ Yang pertama, 第一的， bagi Tuhan Yesus, 对主耶稣来说， dia kembali ke tempat dari mana dia berasal, 他就是回去他原本的地方， yakni dari sorga. 就是从天堂。 Disitulah Tuhan Yesus kembali mendapatkan posisinya yang semula, 他回到他原来的位置， duduk di sebelah kanan 坐 Allah, 在天父的右边， ditinggikan dan dimuliakan. 被举高也是被荣耀。 Ini makna yang pertama. 这就是第一的定义。 Kristus kembali pada posisi semula, 主耶稣回到他原来的位置， mendapatkan kemuliaan dan ditinggikan 得到崇高和 bersama dengan 荣耀， Allah Bapa. 与天父在一起。 Yang kedua, Bapak Ibu 然后 Saudara, 第二的， bagi kita orang percaya, 对信徒嘞， kenaikan Tuhan Yesus memberikan arti besar, 主耶稣升天给我们很大的意义， yakni bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan semakin dalam dan pasti. 就是我们信徒与主耶稣的关系是越来越亲密，也是更确定的。 Ada jaminan dan kepastian bagi orang-orang percaya, 里面有保证，就是给信徒的保证， seperti dijanjikan oleh Tuhan Yesus 如同主耶稣所给我们的应许， yang ditulis di dalam Injil Yohanes. 记载在约翰福音。 Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. 我回到天父那，为了要给大家预备住处。 Jadi sungguh peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga 所以呢，主耶稣升天的这事件， adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita. 对我们来讲是一个很重要的。 Dan yang ketiga, Bapak Ibu 然后 Saudara, 第三， bagi Roh Kudus, 对圣灵呢， ini adalah masa di mana Roh Kudus diutus oleh Bapa dan juga diutus oleh Tuhan 这 Yesus 期间呢，就是天父和主耶稣差他来到我们当中， untuk mengawal dan memastikan 就是要保守我们和确定 karya penyelamatan yang telah Kristus lakukan dengan tuntas itu 基督已经完成的救赎大功， berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. 是否照着天父的旨意进行吗？ Untuk itu Roh Kudus diutus menyertai orang-orang percaya. 因此呢，圣灵就被差遣到这世界，与信徒同在。 Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi 所 Tuhan, 以呢，亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus ini, 当我们理解了主耶稣升天的定义， sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. 应该我们必须要懂得感恩。 Tetapi pada peristiwa saat itu, 但是那时候发生的事件， justru respon daripada murid-murid Tuhan Yesus, 门徒们的反应呢？ dia berharap Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel bagi mereka. 他们要的就是主耶稣复兴以色列国。 Jadi kembali pada permintaan para murid saat itu, Bapak Ibu 然 Saudara, 后我们会看一下门徒们的要求， yang meminta pemulihan kerajaan Israel, 他们要求复兴以色列国。 Tuhan Yesus menjawab, 主耶稣回答： engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。 Jawaban Tuhan Yesus mengarah kepada suatu misi dan tanggung jawab yang besar yang bukan hanya berbicara tentang kerajaan Israel secara fisik dan khusus, 我们来看到主耶稣的答案，不是指到以色列，单单以色列国而已，但是是往一个使命和一个很大的工作， tetapi menyangkut keselamatan seluruh bangsa. 就是关于全国人的得救。
menyangkut kerajaan Allah secara luas. 也是广义的关于神国， Berita Injil keselamatan yang telah dikerjakan Kristus 就是主耶稣基督所做的救赎大功的福音， harus tersebar sampai ke ujung bumi. 必须要传讲到地极。 Maka para murid, para rasul, 所以使徒门徒们， dan kita orang-orang percaya 也包括我们信徒呢， membutuhkan kuasa 我们需要能力， untuk memberitakan kabar keselamatan ini. 可以把这好信息，就是得救的信息传讲出去。 Disinilah Tuhan Yesus menjawab kebutuhan dan bukan keinginan para murid. 所以主耶稣在这里的回答的是门徒们所需的，不是所要的。 Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka, 主耶稣知道门徒们所需要的， yakni kemampuan untuk bertahan di dalam kesulitan 就是能力可以坚持在困难中， dan bukan keinginan yang bersifat sementara. 不是说暂时的意愿。 Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka 然后主耶稣向他们说， di ayat yang ke-8, 第8节， tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内的亲爱弟兄姐妹们， ayat 8 ini 第8节 menjadi tema dari surat Kisah Para Rasul. 也是成为使徒行传的主题。 Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. 在这里记载，但圣灵降临在你们身上，你们就得着能力。 Roh Kuduslah yang menggantikan kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya. 圣灵代替主耶稣在他信徒当中。 Jadi siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu? 所以 Saudara? 呢，圣灵是谁呢？ Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 圣灵呢，就是圣灵呢，就是三位一体的神的第三个位格。 Roh Kudus bukanlah sebuah kuasa, tetapi pribadi yang berotoritas. 所以圣灵呢，不是一个不是只是单单能力而已，但是它是一个位格， Sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, 成为三位一体的神的第三个位格呢， Dia ada sebelum segala sesuatu ada. 就是当一切还没有的时候，他已经有了。 Dia juga mencipta bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. 他与神父、神子一起创造这世界。 Kejadian 1 ayat 2 mencatat, 创世纪第1章第2节记载， bumi belum berbentuk dan kosong. 地是空虚混沌， Gelap gulita menutupi samudra raya. 渊面黑暗， Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 神的灵运行在水面上。 Roh Allah melayang-layang ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ada sebelum segala sesuatu itu ada. 神的灵运行在水面上，就是只是说，当一切还没有的时候，神的灵已经有了。 Dia Allah 他是神， yang bersama-sama dengan Bapa, Putra, 就是与父和子在一起的。 mencipta segala sesuatu. 他创造一切， Dia adalah Alfa dan Omega. 他是阿拉法，也是俄美甲。 Dan sebagai pribadi yang berotoritas, Bapak Ibu 然后 Saudara, 成为有权威的位格呢， Roh Kudus bisa merasakan perasaan duka cita. 圣灵会感受到我们的忧伤。 Serta Roh Kudus berkuasa untuk menetapkan seseorang itu diampuni atau dihukum. 然后圣灵也是有这个权利，定某一个人呢要被赦免或者被定罪。 Matius 12 ayat 31 sampai 32马太 mengatakan, 福音12章31到32节记载。 Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. 所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可以赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。
Tuhan Yesus berkata bahwa segala hujat manusia, 主耶稣说，人一切的亵渎的话呢， termasuk hujat terhadap dirinya sendiri dalam kapasitasnya sebagai 也 manusia, 包括亵渎主耶稣，当主耶稣在人的身份 dapat diampuni Bapak Ibu. 都可以得赦免。 Tetapi hujat tentang Roh Kudus 但是如果亵渎圣灵呢， tidak diampuni, 是不得赦免的。 baik di dunia ini maupun di surga nanti. 无论是在今世或者在来世， Hujatan seseorang kepada Tuhan Yesus 对。 dapat diampuni 对主耶稣的亵渎呢，可以得到赦免， melalui karya Kristus di kayu salib. 就是借着主耶稣在十字架上的大功， Asal orang tersebut bertobat dan percaya kepada 就 Kristus. 是单单那个人愿意悔改和信主耶稣。 Tetapi hujat kepada Roh Kudus 但是当亵渎圣灵的时候呢， dikatakan tidak dapat diampuni sampai kapanpun. 在这里记载说不得赦免，直到永远。 Mengapa Bapak Ibu Saudara? 为什么会这样子？ Karena hujat kepada Roh Kudus itu berarti 因为亵渎了圣灵的意思是， kekerasan hati yang terus-menerus menolak Allah. 就是我们是因着景象的不断的拒绝神， Sehingga orang yang melakukannya tidak mungkin bertobat. 所以那个人是不可能会悔改的， Karena itu dia 因此 tidak mungkin diampuni. 他不可能可以得到赦免。 Maka jelas di sini Bapak Ibu 所 Saudara. 以在这里的很清楚， Barang siapa menolak Roh Kudus, 凡拒绝圣灵的， itu berarti menolak Allah. 就是拒绝了神， Karena Roh Kudus adalah Allah 因为圣 sendiri. 灵就是神， Dia bukan suatu kekuasaan atau kuasa, 不是一个权利， tetapi dia pribadi yang berotoritas. 但是一个有威格的，有一个有权威的位格。 Jadi untuk apa Roh Kudus diutus 所 ke 以 dunia ini? 为什么要差遣圣灵来到这世界呢？ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内的亲爱弟兄姐妹们， mungkin kita bertanya, 可能我们会这样子问： untuk apa Roh Kudus diutus turun ke dunia ini? 为什么要差圣灵来到这世界？ Bukankah sudah dari zaman perjanjian lama Roh Kudus telah ada dan berkarya? 我们也看到从旧约的时代呢，已经有圣灵了，在那边也是有动工了。 Benar Bapak Ibu Saudara. 是的， Roh Kudus ada dan berkarya sejak segala sesuatu belum ada. 当一切还没有的时候呢，圣灵已经动工了。 Dan Roh Kudus yang ada di dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus yang sama 在旧约里面的圣灵和现在的圣灵呢， yang diutus untuk turun menyertai kita. 就是被差遣来与我们同在的圣灵。 Dan Roh Kudus dicurahkan pada saat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. 就是当主耶稣升天的时候呢，被降下来的圣灵。 Apa perbedaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru? 我 Kalau 们来 begitu? 看一下旧约的圣灵和新约的圣灵是有什么区别？ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， dalam perjanjian lama, 在旧约圣经， Roh Kudus mengurapi dan memenuhi orang-orang tertentu 圣灵呢就是恩膏某一个人而已， yang dipilih Allah untuk menyatakan rencananya atau misi Allah. 那个人是神所拣选的，拣选来做神的使命或者特务。 Dan ketika misi itu telah selesai, 然后当那个特务已经结束了，那个使命结束了， maka Roh Kudus itu akan undur dari orang tersebut. 然后圣灵就会从那个人退缩了，出去了。 Atau kalau orang tersebut melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, 或者当那一个人在神的面前犯罪， maka Roh Kudus akan undur dari orang tersebut. 圣灵就从那个人离开了。 Bapak Ibu Saudara ingat 是否大家还记得 tokoh Simpson 参孙 dalam perjanjian lama, 在旧约圣经里面有记载， Raja Saul, 然后扫罗王、 Daud, 大卫王， dan banyak hakim, nabi dan raja di sana. 还有很多士师，还有很多先知。 Ketika Tuhan Ayo, Gowang. ingin memakai mereka, 当神要使用他们的时候， Tuhan mengutus Roh Kudus secara pribadi datang kepada mereka. 神差圣灵独特的来到他们身上， Dan ketika misi itu sudah selesai, Bapak Ibu 然后 Saudara, 当那个使命已经结束了、完 Roh 成了， Kudus akan undur dari orang tersebut. 然后圣灵就离开他们了。 Roh Kudus pernah undur dari Simpson, 圣灵曾经离开过参孙， sang martir Allah itu, 他就是神的殉道者， karena dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. 就是因为他在神的面前犯错。 Roh Kudus juga undur dari Saul, 圣灵也从扫罗王的身上 yang 离 juga 开了， melakukan kesalahan di 因为他 hadapan 也是 Tuhan. 在神面前犯错了。 Demikian juga terhadap Daud.
对大卫也是如此。 Tapi ketika Daud sadar akan hal itu Bapak Ibu 但 Saudara, 是当大卫醒悟到他的错误， ketika dia melakukan dosa di hadapan Allah, 当他在神的面前犯罪的时候， Daud berdoa kepada Tuhan. 大卫向神祷告。 Mazmur 51 ayat 13中文圣经诗篇51篇第11节， menjadi permohonan dan doa Daud kepada Allah. 成为大卫的祷告和祈求。 Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。 Nyatalah di sini Bapak Ibu dan Saudara, 所以在这里的很清楚， Roh Kudus menuntun dan memimpin pribadi per pribadi pada waktu itu. 就是在旧约的呢，圣灵引导一个人又一个人， Menuntun orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. 引领某一个神所拣选的人。 Itulah peranan Roh Kudus ketika memakai seseorang di dalam perjanjian lama. 如果在旧约呢，这就是圣灵的角色，当神要使用某一个人。 Tetapi pada masa perjanjian baru Bapak Ibu 但是我 Saudara, 们来看一下，在新约的时代， setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 当主耶稣升天了之后， nubuat Yoel tentang Roh Kudus digenapi. 约珥的预言关于圣灵已经应验了。 Sesungguhnya di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, 其实呢，在旧约圣经里面 di 的记 dalam 载， kitab Yoel, 在约珥书， Yoel 2 ayat 28 sampai 29, 约珥书第2章28到19节， Yoel mengatakan demikian. 约珥这样子说： Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. 以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内的亲爱弟兄姐妹们， di dalam perjanjian baru, 在新约呢， setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke 就是 surga, 当主耶稣升天之后， Roh Kudus diutus secara permanen, 圣灵被是永远差到我们这当中了， hadir, tinggal dan menyertai hidup orang-orang percaya untuk selama-lamanya. 他临在，与信他的人、信主的人呢同在，直到永永远远。 Ini menjadi satu hal yang penting yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. 这就成为一件很重要，我们必须要明白的事。 Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan hanya memakai orang-orang yang tertentu yang dia pilih. 如果在旧约的时代呢，主只是拣选他所拣选的人，他才有圣灵与他们同在， Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, 才能受到圣灵的引导， menyatakan maksud dan kehendak Allah. 就是可以讲出神的旨意。 Tetapi di dalam masa perjanjian baru ini, 但是在新约的时代呢， Roh Kudus dicurahkan 圣灵被浇灌， secara permanen 是永远浇灌的， dan untuk selama-lamanya 然后直到永远， menyertai saudara dan saya 就是与你和我同在， untuk menapaki perjalanan iman kita, 就是在我们的灵命信心之旅， untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dari Kristus. 然后去做主耶稣赐给我们的救恩呢，我们可以去做，去传出去。 Ini menunjukkan Bapak Ibu 这 Saudara 就是指出 bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. 神永远不离弃我们成为孤儿。 Jadi sungguh besar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya dan dalam karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan. 所以在我们的信徒的生活里呢，圣灵的角色是非常重要的，尤其在我们要传主的救恩的大功呢，也是非常重要。 Roh Kudus diutus secara permanen hadir, tinggal dan menyertai hidup semua orang percaya. 就是圣灵被差，可以住在信徒每一个人的生活里面，是永永远 Kehadirannya 远的。 itu 他的临在， untuk memastikan确定。 bahwa karya penyelamatan yang dikerjakan Kristus 主耶稣所做的救赎大功，
dalam setiap diri orang percaya, 在每一个信徒的身上， baik saudara dan saya, 无论是你还是我， berjalan sesuai dengan rencana Bapa, 就是照着天父的旨意进行， hingga pemerintahannya, 使他的国度， hingga kerajaannya 令他的国度政治 ditegakkan di bumi ini. 可以树立的稳在这世界上。 Untuk itulah Roh Kudus secara aktif 因此呢，圣灵是积极的， hidup di dalam setiap kehidupan kita, 活在我们的生命里， menyertai dan menopang hidup kita 与我们同在，扶持我们， untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. 让我们可以住在基督里。 Peran-peran Roh Kudus sangat penting di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，那个圣灵的角色呢，对我们是很重要的。 Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan 16约翰福音第14章和16章 mencatat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. 记载了主耶稣讲关于圣灵的事件。 Apakah peran Roh Kudus? 我们来看一下圣灵的角色是什么。 Dia menjadi penghibur dan penolong kita dalam segala situasi hidup kita, Saudara. 他就是成为我们的安慰，我们的帮助者，无论在任何情况。 Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita merasa sendiri, Roh Kudus ada menghibur dan menyertai kita. 当我们感到很孤独的时候，无能为力的时候呢，他可以与我们同在，安慰我们。 Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, 约翰福音第14章26节记载， tentang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 但保惠师就是父因我的名所差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Disinilah Roh Kudus berperan sebagai penghibur dan penolong bagi setiap 在 kita. 这里呢，圣灵就是安慰我们，帮助我们。 Penolong dan penghiburannya 他的安慰和帮助呢， tidak pernah terlambat dalam hidup kita. 不会迟的在我们的生命里。 Itu peran Roh Kudus yang Dia Allah berikan bagi setiap 这就 kita. 是圣灵赐给我们圣灵的功 Dan 用。 peran apa lain yang Tuhan berikan? 然后还有是神赐给我们圣灵的功用是什么呢？ Roh Kudus menegur dan menginsafkan dunia akan dosanya. 他就是责备了世界为从他们的罪恶。 Selain Roh Kudus memberikan penghiburan dan pengharapan, 圣灵除了给我们安慰和帮助， Roh Kudus juga tetap menegur dan mengingatkan untuk kita tetap tinggal di dalam karya keselamatan Allah. 他不断的责备我们，让我们住在神的救恩里。 Yohanes 16 ayat yang ke-8 mengatakan, 约翰福音16章第8节记载， dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。 Maka ketika kita melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam hidup kita, 所以，如果在我们的生活里面有过犯还是错误呢？ kadang secara lembut Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita. 圣灵会在我们的心里说话。 Dan ketika itu terjadi pada kita, Bapak Ibu Saudara, 如果那时候发生呢， jangan pernah keraskan hati. 不要硬着心。 Karena memang Dia hadir di tengah-tengah kita 圣灵只有在我们当 untuk 中， memastikan hidup kita ada di dalam kebenarannya. 确定我们的生命活在真理。 Dan peran yang lain yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, 然后圣灵的角色是其他的是 Dia 什么？ mengajar kita tentang kebenaran. 他教导我们学艺。 Yohanes 14 ayat yang ke-26a mengatakan, 约翰福音14章第26上半节记载， Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 他要将一切的事指教你们。 Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, 住在我们里面的圣灵 itu adalah roh kebenaran. 是真理的灵。 Yohanes 14 ayat 17 mengatakan demikian. 约翰福音14章17节这样子记载。 Maka Ia memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengajar kebenaran di dalam hidup kita. 他就是教导我们真理在我们的生命里。 Kebenaran apa yang diajarkan Roh Kudus, Bapak Ibu 他教 Saudara? 导了什么呢？ Kebenaran yang telah diajarkan Kristus bagi kita. 就是基督所教的真理。 Jadi tanpa bimbingan dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, 如果我们生命里面没有圣灵的引领， kita tidak akan mampu mengerti dan memahami kebenaran Allah. 我们不可能会明白神的真理。 Kita membutuhkan pencerahan
dari Roh Kudus. 我们很需要圣灵的光照。 Dan Roh Kudus juga mengingatkan kita akan kebenaran. 圣灵不但提醒我们关于真理， Roh Kudus juga adalah sebagai pengingat kebenaran. 他也是提醒我们关于真理。 Di ayat 26 bagian B 在26节的下半节， dikatakan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Roh Kudus itu bisa menjadi reminder, pengingat bagi setiap kita. 圣灵呢就可以提醒我们， Dia bertugas mengingatkan tentang apa Bapak Ibu 他的 Saudara? 任务提醒我们什么呢？ Dia mengingatkan tentang apa yang telah Kristus ajarkan kepada setiap kita. 他提醒我们主耶稣所教导我们的一切。 Dia mengingatkan setiap firman yang pernah kita dengar dan tersimpan di dalam memori kita. 他提醒我们所听得到，藏在我们的脑海里的。 Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tekanan, membutuhkan kekuatan. 当我们遇到困难还是压力的时候呢，需要力量的时候，他提醒我们。 Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang membangkitkan kembali semangat kita. 他会提醒以主的话语，让我们又再次有精神了。 Kalau di dalam dunia elektronik atau komputerisasi Bapak Ibu 如 Saudara, 果我们看到在电脑的时代呢， ketika kita mengalami kesulitan, 当我们遇到困难， kita mau mencari file kita Saudara. 我们要找一下我们之前的资料 Karena Roh Kudus sebagai pengingat, 因为圣灵就是提醒我们， dia akan pencet otak kita Saudara. 他就是按一下我们的脑袋， Kemudian akan berproses tung 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 tung. 然后开始操作了，咚咚咚咚咚咚的。 Kalau ada memori firman Tuhan yang sempat tersimpan di dalam memori kita, 如果主的话语有留存在我们的脑海里， dengan pertolongan Roh Kudus itu akan muncul. 就是照着圣灵的帮助就会出现了。 Maka jangan heran kalau tiba-tiba kita ketika menghadapi kondisi situasi yang sulit, 所以，当我们遇到很困难的时候， kita diingatkan kepada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan. 我们不用稀奇，如果有主的经文浮现提醒我们了， Itu karya Roh Kudus. 这就是圣灵的工 Itu 作， peran Roh Kudus yang sedang berkarya di dalam hidup 就是 saudara. 圣灵的角色在我们的生命里。 Tapi ketika kita tidak memiliki memori apapun, kita tidak pernah menyimpan firman Tuhan di dalam file-file data otak kita, Bapak Ibu Saudara. 如果在我们脑海里，我们所有里面的都没有记载，还是记住主的话语呢？ Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, 当我们遇到困难或者挑战时， Roh Kudus pencet 圣灵按的时候呢， dan buffering berjalan putar itu. Tung, 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 然 tung, 后我 tung, 们的 tung, tung. 记忆力开始的转的时候呢，咚咚咚咚咚， Gak ada file yang ditemukan. 相信吧，没有找到任何资料了。 Dia katakan file not found. 他会写出什么？找不到资料。 Karena kita tidak pernah mengingat apapun firman Tuhan di 为 dalam 什么呢？ memori otak kita. 因为我们一路所听得到，我们都没有记住。 Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi 所以 Tuhan, 呢，亲爱的弟兄姐妹们， Roh Kudus mengajar, 圣灵教导 Roh Kudus juga mengingatkan 也是提醒我们， untuk kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. 让我们归回到主的真理。 Jangan pernah kita malas untuk baca kebenaran firman Tuhan. 所以呢，我们一定要殷勤读圣经， Karena ini menjadi peluru dan senjata hidup kita Bapak Ibu 因为 Saudara. 这成为我们的枪，我们的子弹。 Roh Kudus akan mengingatkan apa yang kita simpan di dalam memori kita tentang kebenaran. 我们的记忆力所记的东西呢，圣灵会提醒我们， Dan itu akan menguatkan hidup kita. 然后会坚固我们的生命。 Itulah peran Roh Kudus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan 这 kita. 就是圣灵很伟大的作为在我们的生活里。 Disinilah Roh Kudus memainkan peranan yang sangat penting, 他的角色是非常重要的， menerangi ingatan kita akan kebenaran. 就是提醒我们关于真理。 Maka jangan pernah heran ketika kita dalam kondisi tertekan, kita dikuatkan oleh 所以 kebenaran 千 firman 万不 Tuhan. 要稀奇，当我们受到很大的压力的时候，我们可以从神而来得到的力量， Karena memang Roh Kudus hadir untuk menguatkan setiap kita. 因为圣灵就是在我们当中，让我们可以更有力量。 Bapak Ibu Saudara bisa lihat kalau kita baca di dalam kisah para rasul selanjutnya. 如果我们读到以下的使徒行传呢， Betapa murid-murid Tuhan menikmati dan mengalami Roh Kudus yang memimpin hidup mereka. 我们可以看到主耶稣的门徒，他们很享受到圣灵的同在。 Mereka yang pernah mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. 他们曾经遇到伤心啦、害怕啦，他们都感受到了。 Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, 当圣灵浇灌的时候呢， mereka menjadi penginjil-penginjil yang berani, 他们就成为很勇敢的传福音，
Petrus 彼得 yang pernah merasa down di dalam pelayanannya mengikut Tuhan. 之前他在跟随主的时候，他曾经好像很内疚， Karena Roh Kudus menyentuhnya, 但是当圣灵 dia 触摸他， memiliki keberanian yang luar biasa. 他有了很大的勇敢的心， Dia bertobat, 他悔改， dia menobatkan 3.000 orang. 然后他使3000人已经悔改信主， Dalam sekali dia berkhotbah. 然后这3000人就是在一次的讲 Dan 道 Bapak 悔 Ibu 改。 Saudara bisa baca begitu banyak kisah para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. 然后我们可以看到，使徒的里面故事呢，他们很多人都受到圣灵的引导。 Dan sesungguhnya kitab ini 然后在使徒行传 berbicara tentang kuasa Roh Kudus 里面所讲的就是关于 yang 圣灵的力量， menyertai setiap orang percaya. 就是与每一个相信主的人同在， Karena dia dicurahkan 因为他被浇灌， secara permanen 是永远浇灌的，永远 buat 性的， saudara dan saya. 就是给你和我， Menyertai kita sampai selama-lamanya. 与你和我同在，直到永远。 Jadi apakah yang masih membuat kita merasa cemas dan khawatir atas kehidupan kita, Bapak Ibu 所以 Saudara? 呢，在我们的生活里面，我们还担心什么、忧虑什么呢？ Kalau Allah yang Maha Kasih itu 我们看 tetap 到 ada bersama-sama dengan 慈 kita. 爱的神是与我们同在， Jadi mari kita bersama-sama belajar 我们一起来学习， memahami betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 我们要知道圣灵伟大的作为给每一个信徒。 Seperti dikatakan oleh C.S. Spurgeon, 如同施布真如此说， tanpa Roh Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. 没有圣灵呢，我们什么都不能做，就是无能为力。 Kita seumpama kapal tanpa angin. 我们如同没风的船， Kita tidak berguna. 我们是无用的。 Jadi tanpa Roh Kudus menopang hidup kita saat ini, Bapak Ibu 如 Saudara, 果现在呢，没有圣灵扶持我们的生命， kita bukan siapa-siapa. 我们什么都不是， Kita bukan apa-apa. 我们什么都不是， Kita tidak berguna. 我们是无用的。 Maka betapa pentingnya Roh Kudus diutus oleh Bapa 所以是非常重要，神差遣圣灵 untuk menopang saudara dan saya, 可以扶持你和我， menjadi penghibur, 可以成为安慰者 menjadi，penolong, 成为帮助者， yang menegur, 可以责备、 mengingatkan, 提醒 dan mengajar setiap kita 和教导我们每一位， untuk kita tetap tinggal di dalam karya keselamatan Tuhan. 让我们可以不断的住在主的救恩里， Dan bukan hanya untuk saudara dan saya, 不只给你和我， tapi bagi orang-orang, 也是 generasi-generasi penerus 对下一代的人， yang akan mendengar berita Injil ini 他们也是可以听到福音的好消息， sampai kerajaannya, 知道他的国， sampai pemerintahannya 知道神的国度 ditegakkan di bumi ini. 可以立在这世界， Roh Kudus menopang setiap kita. 圣灵扶持我们每一位。 Untuk itu Bapak Ibu Saudara, 因此呢， izinkan Roh Kudus menguasai dan memimpin seluruh hidup kita. 允许圣灵来掌管、引领我们的生命， Berikan ruang dan tempat bagi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. 给圣灵空间，可以让他在我们生命里面动工。 Maka sesuatu yang ajaib itu akan terjadi Setting. dalam hidup kita. 奇妙的事会发生在我们的生命里。 Apa yang membuat kita ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada 是 Roh 什么 Kudus? 让我们感到疑惑，要把生命降服于圣灵 Mengapa 呢？ kita terlalu sering mengambil alih hidup kita di dalam kepemimpinan kita 为 sendiri? 什么我们时常接管自己的生命？ Bila pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara, 但愿在此机会， kalau Allah telah mengutus rohnya bagi kita, 如果神已经差了他的灵， izinkan dia menguasai dan memimpin hidup kita. 愿圣灵可以掌管、引领我们的生命， Sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan seperti yang diharapkan Tuhan. 使我们可以彰显神的荣耀。 Tuhan Yesus memberkati kita. 主耶稣祝福我们， Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini. 我们在天上的父，我们献上感谢， Sesuatu yang di luar pemikiran dan dugaan kami. 就是在我们思想的以外， Engkau begitu jauh ke depan memikirkan kehidupan kami ya Tuhan. 你已经很久很远之前呢，已经想了我们的 Dan 生 Engkau 命， tahu persis siapa kami. 你也是知道的清楚我们到底是谁。 Kami adalah manusia-manusia yang lemah, 我们是软弱的人， yang mudah goyah, 我们很容易动摇， yang mudah untuk meninggalkan kesetiaan. 我们是不忠心的，
Namun di sana Tuhan, 但是主啊， Engkau mengutus roh-Mu bagi kami 你差了你的灵给我们， untuk menopang dan menolong setiap 为 kami. 了扶持和帮助我们。 Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih 主 kepada-Mu. 啊，我们真的献上感谢， Ampunilah kiranya akan segala dosa dan kesalahan kami ya 求 Tuhan. 主饶恕我们的错误、我们的罪恶和过犯。 Kalau seringkali kami tidak memberikan ruang di dalam hidup kami 因为时常在我们生活里面，我们没有给圣灵空间， untuk Roh Kudus lebih dan lebih lagi 不断的 memimpin hidup kami. 引领我们的生命。 Biarlah di hari ini 但愿今天 bersama dengan keluarga kami, 和我们一家人， kami memperingati hari yang sangat penting bagi kami. 我们庆祝这个很重要的日子， Kami memiliki gairah dan semangat yang baru 我们有新的激情， bahwa ada Tuhan menyertai kami. 又有神与我们同在。 Biarlah kiranya pandemi yang kami hadapi saat ini 但愿我们现在所面对的疫情， tidaklah menyesatkan kami untuk kami lari dan jauh dari Tuhan, 不会迷惑我们，使我们远离你， tetapi sungguh membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. 但是可以让我们可以更亲近你， Karena Engkau Allah yang sudah mendekat dan mencari kami. 因为神已经亲近了我们，寻找我们了。 Terpujilah namamu ya Tuhan. 一切荣耀归给 Di 你。 dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus 我们祷告，奉主耶稣的圣名 kami 求， berdoa. 祈求， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 主耶稣祝福我们每一位。Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. 我们把我们的奉献来祷告。 Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. 我们很感谢我们今天所听的正道。 Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. 使你的圣灵来帮助我们来执行你的话语。 Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. 我们也感谢你所赐下的祝福。 Kami membawa persembahan kami, biarlah Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. 我们把今天的奉献交给主，使你能扩大你的国度。 Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, berikan hikmat supaya dapat dipakai dengan baik. 求你赐下智慧给子嗣们来应用在你的事工上。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Kami membawa persembahan dan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们今天把奉献祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh penginjil Teddy Wijaya. Woman Lai Chang, San I Song. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同治，万有之源，万福之分。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. 愿上帝赐福给你，保护你；
愿上帝使他的脸光照你，赐恩给你。愿上帝向你扬脸，赐你平安，从今直到永远。Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita selesai sampai di sini. Selamat bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.